Musa ketika dilahirkan. Firman Allah Ta'ala, 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 Musa ketika dilahirkan. Al-Ma'idah dalam surah-surah yang lain, beberapa surah, tetapi dengan pendekatan yang berbeza. Ayat dibaca tadi menceritakan, iaitu ketika saudara perempuanmu berjalan lalu dia berkata kepada keluarga Firaun, maukah aku tunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu, wahai Musa, kepada ibumu, agar senang hatimu, agar senang hatinya dan tidak berduka cita. Dan kamu pernah membunuh seorang lelaki. Lalu kami menyelamatkanmu daripada kesusahan, dan kami telah mengujimu dengan beberapa ujian. Maka kamu tinggal dengan selamat beberapa tahun dalam kalangan penduduk Madian. Setelah itu, kamu, wahai Musa, datang dari sana menurut waktu yang telah ditetapkan. Dan aku telah memilihmu untuk menjadi Rasulku. Bila Musa minta Tuhan tolong dia untuk menghadapi Nabi Musa, Fir'aun yang zalim itu, Tuhan beritahu, aku tolongmu sejak kecil lagi. Masa mu dilahirkan, aku dah tolong, wahai Musa. Nak selamat kamu daripada dibunuh oleh Fir'aun, aku suruh ibumu peranyukmu dalam peti, dalam sungai Nil. Kemudian naik terdampar di tepi istana Fir'aun. Aku aturkan. Dan pengasuh-pengasuh pelayan Perahu Fir'aun mengambil peti itu buat naik. Fir'aun nak bunuh. Tengok budak. Lalu permaisuri dia kata, jangan bunuh, kita ambil jadi anak angkat. Tuhan tanamkan rasa kasih dalam hati isteri Fir'aun dan Fir'aun sendiri, baik kesian. Kemudian bila nak bagi susu, tak nak menyusu. Bawa perempuan ni tak susu, perempuan tak susu. Ibu menyuruh kakakmu ikut. Mu hanyut ke mana? Kakakmu ikut dan sapa kepada istana Fir'aun. Kakakmu pun beritahu, boleh tak nak tunjuk ada orang puang. Boleh menyusu, takut dia nak susu. Perempuan tu mak dia dah beritahu, mak dia tak beritahu. Hampir-hampirlah mak dia tak tahan nak beritahu. Allah Ta'ala tutupkan, rahsiakan. Fir'aun tak tahu bahawa yang perempuan tu mak dia. Bila bawa kepada perempuan tu barulah menyusu. Dengan orang lain tak menyusu. Hampir nak mati. Fir'aun pun takut juga mati budak ni. Akhirnya balik ke mak dia menyusu. Dan memang masa nak peranyuk tu pun, kita akan baca dalam ayatnya, Tuhan beritahu ke mak dia, mau peranyuk anakmu ni. Aku akan balik semula padamu. Anakmu balik semula padamu, aku tentukan balik semula.
Itu janji Tuhan. Dan anakmu ni jadi rasul. Beritahu dah ke mak dia, anak jadi rasul. Tak kecil lagi. Apa yang berlaku ni menandakan janji Tuhan adalah benar. Kalau Tuhan janji, berlaku macam mana pun, dia tetap berlaku. Walaupun Firaun duk cari nak bunuh budak tu, selamat. Musa diselamatkan. Ditentukan oleh Allah. Dipelihara oleh mahligai Firaun. Dan dipelihara oleh Firaun. Sehingga menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa. Gagah perkasa. Belum jadi rasul, jadi nabi dulu. Diberi ilmu kepadanya. Gagah perkasa. Dan dia telah melakukan, diatur oleh Allah Ta'ala, berlaku jinayah. Kita akan baca kemudian, di mana dia telah membunuh seorang Qibti, bangsa Fir'aun, yang berkelahi dengan seorang Bani Israel. Bani Israel dia minta tolong dia. Dia tengok. Tadi dia pun tolong, dia gocoh mati. Gocoh sampai mati. Menunjukkan gagah. Musa ni sangat gagah perkasa. Tumbuk dengan tangan pun mati. Bukan jalan-jalan ni. Mati, tak apalah. Dia pun minta ampun ke Tuhan kerana dosa bunuh orang, istighfar. Tuhan ampunkan dosa dia. Dalam keadaan ketakutan, temu pula Bani Israel kelahi pula dengan orang lain. Minta tolong dia pula. Musa kata, mu ni. Dia ni apa ni kelahi dengan orang. Minta tolong aku pula. Bila Musa ni gocoh orang tu kata, mari membunuh orang dah. Nak bunuh aku pula hari ni. Mu nak jadi Samsing ke, mu nak jadi orang baik? Tengah-tengah balah tu, marilah orang beritahu. Tentera Firaun duk cari nak bunuh dia. Lalu, Musa berundur, melarikan diri daripada Mesir. Berjalan kaki 1000 kilometer jauhnya. Daripada Mesir ke Madian, 1000 kilometer, bukan puluh ratus. Mesir ke Jordan. Makanan tak ada, makan rupuk. Kami ujikan, patanna kaputuna, ujikan Nabi Musa. Dahsyat, jadi Nabi ni. Bukan boleh makan kuih sedap-sedap. Diuji dalam perjalanan itu, akhirnya bertemu dengan negeri Madian. Lembah Madian, tempat orang perai kambing. Dan Allah Ta'ala temukan dia dengan keluarga Syuaib. Khilaf ulama. Ada kata Nabi Syuaib, ada kata bukan Nabi. Keluarga. Keluarga Nabi Syuaib juga. Keluarga yang soleh. Dan orang tua tu kahwinkan dengan anak dia, duduk selama 10 tahun. Duduk 10 tahun di Madian. Duduk 10 tahun. Lepas tu, mari rindu nak balik ke Mesir semula. Setelah dapat anak, dia kata seorang, 2 orang, Syuaib beri kambing untuk berjalan tengah jalan. Jadi, siapa dituduh saya nak, sesak. Malam, gelap. Api tak ada, sejuk. Bertemu dengan Allah Ta'ala. Kita akan baca kisahnya. Allah melantik Nabi Musa AS menjadi Rasul setelah baginda dia terbiah dengan ujian yang sangat mencabar bagi membina jati dirinya. Pada masa yang sama turut dikurniakan kepadanya bersama-sama mukjizat yang menjadi tanda kerasulannya. Belum menjadi Rasul tu diuji dulu. Uji dengan lapar, bukan dengan kenyang. Bukan di restoran tengah jalan. Tak ada orang, tak ada manusia. Berjalan di padang pasir yang kering kontang. Sebab berdarah kaki. Berdarah kaki. Kerana jauh perjalanan. Dahsyat ujiannya. Nak jadi Rasul ni bukan calang-calang. Bukan ambil ijazah universiti macam zaman ni. Duduk di asrama, duduk apa. Ni diuji. Bertahun-tahun diuji. Allah mengurniakan mukjizat. Dengan hujah wahyu dan mukjizat itu dapat mengalahkan ilmu sihir
yang menjadi kebanggaan pada zaman tersebut. Bahkan telah dinyatakan dalam ayat-ayat yang banyak dalam Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu bahawa hujah Musa AS dan mukjizatnya tidak boleh dikalahkan sekali-kali. Allah Ta'ala jadikan Musa boleh berhujah dan diberi mukjizat. Mukjizat perkara luar biasa untuk melawan perkara yang dibangga di masa itu. Di masa itu orang bangga dengan ilmu sihir. Ilmu sihir jadi kebanggaan. Allah Ta'ala beri mukjizat Nabi Musa untuk mengalahkan sihir. Antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Wa hal ataka hadithu Musa إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال يا عصاي أتوكأ عليها وأعش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. Surah Taha. Dan adakah sudah sampai kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal cerita Nabi Musa alaihi salam ketika dia melihat api lalu dia berkata kepada isterinya, berhentilah. Berhentilah, sesungguhnya aku akan melihat api, semoga aku dapat membawa kepadamu atau seputung daripada api itu, atau aku dapat di tempat api itu suatu petunjuk jalan. Tengah-tengah malam yang gelap gulita, dalam kesejukan, disebut kitab tafsir, dia musyakih batu, nak diam, sejuk. Tak nyala. Tak orang nak buat. Sekeh batu kuat di kayu, tak nyala, tak nyala, tak boleh api. Tuhan tak benarkan, tak izin. Apa letih? Akhirnya nampaklah api daripada jauh. Nampak api daripada jauh. Lalu dia kata ke bini dia, tunggu. Biar aku pergi dekat api itu, mudah-mudahan dapat api. Boleh ambil tupang, buat diam, panas. Memanaskan badan, ataupun jumpa orang, tunjuk jalan. Jumpa orang, tunjuk jalan, kerana tak tahu jalan ke mana, nak ke Mesir ni. Maka ketika dia sampai di tempat api itu, kedengaran dia seru, wahai Musa. Siapa dekat api itu, orang suruh nama dia, wahai Musa. Wahai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkan kedua-dua kasutmu kerana kamu sekarang berada di lembah tua yang suci. Allah Ta'ala sendiri. Ini beza dengan Nabi-Nabi lain. Nabi-Nabi lain malaikat Jibril bawa wahyu.
Ini Allah Ta'ala sendiri datang di lembah tua dengan sifat yang layak dengan kebesaran Allah Ta'ala. Wahai Musa, sebut nama dia. Kena dari mana? Wahai Musa, aku Tuhanmu, Allah. Pecah kasutmu, kamu berada di lembah tua, lembah yang suci. Lembah Tuhan menjelma untuk jumpa dengan Musa AS. Sampai sekarang pun orang Islam pergi melawat, Yahudi melawat, Kristian pun melawat. Tempatnya. Dianggap tempat suci. Dan aku telah memilihmu menjadi Rasul. Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Baik Musa, aku lantik menjadi Rasul. Dengar apa yang aku wahyukan kepadamu. Wahyu secara langsung. Wa kallama Allah Musa taklima. Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa dengan percakapan yang nyata. Nabi Musa boleh faham kata-kata Allah Ta'ala. Sesungguhnya akulah Allah. Tiada Tuhan malaikat aku. Maka sembahlah aku. Dan dirikanlah sembahyang untuk mengingatiku. Wahai Musa, aku Allah. Tak ada Tuhan malaikat aku. Tuhan yang Maha Esa. Sembah aku. Dan bila ingat kepada aku, sembahyang. So, dirikan sembahyang. Sebab tu malam Isra' dan Mi'raj, Nabi tengok Nabi Musa sembahyang di kubur dia. Musa ni kuat sembahyang. Kuat sembahyang. Sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang. Dan aku sengaja menyembunyikan masa datangnya supaya tiap-tiap diri itu dibalas atas apa yang diusahakan. Dijanjikan adanya hari kiamat. Ini diberitahu pada semua rasul-rasul. Beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat. Ada hari akhirat. Manusia dihidupkan semula selepas mati. Dibangkitkan. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripada mempercayainya oleh orang yang tidak beriman kepadanya. Serta menuruti hawa nafsunya. Kerana dengan itu kamu akan binasa. Jangan mu tak percaya hari kiamat ni. Pasti akan berlaku. Janji Allah adalah benar. Kalau mu tak percaya, binasa mu dunia, binasa akhirat. Masuk neraka. Janji yang benar. Allah Ta'ala buktikan. Dalil-dalilnya iaitulah segala cerita langit, bintang, cakrawala, peredaran bintang. Zaman dulu tak ada alat, tak ada apa hari ni. Ahli-ahli sains guna tu apa, guna apa. Betul macam Quran kata. Benar dengan Quran adalah benar. Quran cerita kisah-kisah zaman dulu ribu-ribu tahun. Dapat mana Nabi Muhammad cerita ni? Di Mekah tak ada sekolah, tak ada apa. Ini cerita benar. Cerita betul. Benar berlaku. Allah Ta'ala tunjukkan bagaimana rumput rampai pohon yang kering, mati bila kemarau, hangus, terbakar, jadi abu. Turun hujan, tumbuh balik. Ini kekuasaan Allah untuk membangkitkan semula manusia selepas mereka mati. Cukup dalil-dalilnya. Ini hari kiamat. Dan apakah itu? Apakah itu yang ada pada tangan kananmu, wahai Musa? Tuhan tanya mau pegang apa tu di tangan kanan tu? Tuhan tahu dah. Dia pegang tukat. Ma tilka biyaminika ya Musa. Ya Musa, pemuda mau pegang tu. Ada pada tanganmu, wahai Musa, apa dia? Nabi Musa menjawab, inilah tongkatku. Aku bertumpu kepadanya semasa berjalan
dan aku memukul dengannya daun-daun kayu supaya gugur kepada kambing-kambingku. Dan ada lagi lain-lain keperluanku pada tongkat itu. Saya gunakan tongkat ini untuk tolong saya berjalan. Untuk kait daun bagi makan kambing. Dan tujuan-tujuan yang lain. Dok ayat nak kata orang. Ini beradab. Nabi Musa beradab. Beradab dengan Tuhan. Dok ayat nak buat berganding kata pada orang. Dok. Cerita baik dia ke Tuhan. Untuk nak makan kambing, kait kambing dan tujuan-tujuan yang lain. Tidak kabur nak kata orang ke nak pukul orang tak. Yang adab dengan Allah Ta'ala. Sangat beradab. Allah berfirman, campakkanlah tongkatmu itu, wahai Musa. Campak tongkat itu. Lalu dia mencampakkannya. Maka tiba-tiba tongkatnya itu menjadi seekor ular yang bergerak menjalar. Musa campak tongkat, jadi ular. Ada riwayat kata ular kecil, lepas jadi besar. Dalam surah yang lain, ka'annaha janun. Macam jin besar, bergegar tanah. Menyebabkan Nabi Musa pusing belakang lari takut tak. Nak lari tak boleh. Suara keliling. Dengar firman Allah Ta'ala, kena lari mana? Tak boleh nak lari bila Allah Ta'ala. Jangan lari, wahai Musa. Jangan lari. Tidak layak orang jadi Rasul ni takut. Allah berfirman, tangkaplah dia. Dan janganlah kamu takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya yang asal semula. Wahai Musa, pegang balik tongkat itu. Pegang ular tu. Jadi tukar semula. Balik pada asal. Ulama kata dia pegang kat mulut. Pegang jadi tukar balik. Dan kepitlah tanganmu di celah lambungmu. Nasaya keluarlah ia putih bersinar-sinar tanpa cacat sebagai satu mukjizat yang lain. Kepit tangan celah tiup. Buat keluar akan keluar cahaya putih pada tanganmu. Bukan cacat, bukan penyakit, tidak. Satu mukjizat. Buktimu adalah Rasul. Berlakunya yang demikian itu kerana kami hendak memperlihatkan kepadamu sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami yang besar. Aku jadikan mukjizat kekuasaan aku yang dapat dilihat oleh Firaun. Buktimu adalah Rasul. Pergilah kepada Firaun, idhab ila Firaun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Pergi jumpa Firaun. Firaun melampaui batas. Jahat. Zalim. Firaun ini. Nabi Musa berdoa dengan berkata, Rabbi syrah li sadri. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku. Mari sesak nafas. Firaun ni zalim. Zalim yang satu, dia buat salah pula. Sesak nafas. Wahai Tuhan, lapangkanlah dadaku. Dan mudahkanlah bagiku tugasku. Dan lepaskanlah kesimpulan daripada lidahku. Ulama kata lidah dia tak berapa pasal. Ada riwayat mengatakan dia nak bercakap ada telur sikit. Kerana masa duduk Firaun tu, Firaun uji dia. Bila dia nak bunuh, manusia kata tak lewat kira budak-budak. Dia pun letak mata, letak bara api. Bila pergi ngaku, dia pegang, nak pegang mata, kata malaikat Jibril tepi, so pegang bara api. Budak dia lewat kira. Ambil bara, tok dalam mulut. So lidah dia jadi cacat. Itu satu riwayat. Satu riwayat kata oleh kerana dia duduk lama. 10 tahun dekat Syuaib di Madian, dia bercakap bahasa Ibri. Menyebabkan dia tidak fasih bahasa Qibti. Ini munasabah. Dia tidak fasih menggunakan bahasa Qibti. Itu satu riwayat ulama mengatakan dia tidak fasih cakap Qibti. Dia tidak fasih. Mitok dia tak fasih. Supaya mereka faham perkataanku dan jadikanlah bagiku seorang pembantu daripada kalangan keluargaku
iaitu Harun saudaraku. Harun abang aku. Harun ni abang. Harun abang. Ada riwayat mengatakan, oleh kerana bunuh ramai sangat, maka Firaun buat selang setahun. Bunuh setahun, tak bunuh setahun. Tiba-tiba Harun lahir, tahu orang tak bunuh. Musa lahir, tahu orang dia bunuh budak. Jadi berlaku begitu. Kuatkanlah dengan sokongannya. Itu pendirianku. Jadi Harun ni wazir, penolong, menteri yang membantuku. Dan jadikan dia sekutu yang bertanggungjawab dalam urusanku. Supaya kami sentiasa beribadat dan memujimu. Dan supaya kami sentiasa menyebut dan berzikir menyebutmu. Sesungguhnya engkau adalah maha melihat keadaan dan mengetahui urusan kami. Wahai Tuhan. Ini doa Nabi Musa. Ini dalam surah Taha. Surah lain dia sebut pula. Firman Allah SWT dalam ayat yang lain. Idhab anta wa akhuka ya biayati wa la tanya fi dhikri. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alayna aw an yatgha. Qala la takhafa. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbik fa'arsil ma'ana bani Israel wa la tu'adzibhum qad ji'naka biayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda. Ini dalam surah yang lain dibawa dengan cara pendekatan lain. Tadi surah Taha, ini dalam surah Taha juga. Di tempat yang lain, surah Taha juga. Pergilah kamu bersama saudaramu dengan membawa ayat-ayatku dan janganlah kalian berdua lemah dan cuai dalam menyebut serta mengingati itu. Berzikir sebut aku. Pergilah kalian berdua kepada Firaun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas dalam kekufurannya. Kemudian hendaklah kalian berkata kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, semoga dia teringat atau takut. Nasihat dengan lembut, jangan nasihat kasar. Cara nak dakwah ni jangan kasar. Jangan lembut. Itu dengan Firaun. Dengan Firaun. Walau Firaun tu zalim, kerah, cakap lembut dengan dia. Jangan cakap kasar. Mudah-mudahan dengan lembut itu, mereka berdua berkata, dengan lembut itu dia akan ingat pada Allah Ta'ala. Dia jahat tu cerita lain. Dia sebut dalam satu kisah, ada seorang ulama yang tak erti. Nasihat Khalifah Ma'mun. Dengan nasihat yang kasar. Dia nak nasihat raja, nasihat cakap kasar. Ma'mun kata, orang lebih baik padamu, beri nasihat pada orang lebih jahat pada aku lagi, dengan bahasa yang lebih lembut padamu. Orang yang lebih baik padamu Nabi Musa AS. Dengan Nabi Harun. Tuhan suruh nasihat orang yang lebih jahat pada aku, Firaun. Dengan bahasa yang lebih lembut daripada mu cakap ni. Takkanlah mu nak nasihat aku dengan bahasa yang kasar. Nabi Musa pun Tuhan suruh lembut kepada Firaun. Mereka berdua berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami takut bahawa dia akan segera menyeksakan kami atau dia akan melampaui batas. Allah berfirman, nanti dia berlaku zalim, wahai Tuhan, kata Musa dengan Harun. Allah berfirman, janganlah kalian berdua takut, sesungguhnya aku ada bersama-sama kalian. Aku mendengar dan melihat segala-galanya. Oleh itu pergilah kalian berdua kepadanya Fir'aun. Kemudian katakanlah bahawa sesungguhnya kami ini ialah utusan Tuhanmu. Maka bebaskanlah kaum Bani Israel bersama kami. Dan janganlah kamu menyaksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu membawa bukti mukjizat atas kerasulan daripada Tuhanmu. Dan selamat sejahtera itu adalah untuk orang-orang yang menuruti petunjuk agama Allah. Nasihat yang baik. Kami ada mukjizat, kami ada bukti. Dengar dalil-dalil kami dulu.
janganlah derah-derah marah. Jangan. Itu dalam surah Taha. Dalam surah Asy-Syu'ara, firman Allah Ta'ala, wa idh nada rabbuka Musa an i'til qauma adh-dhalimin qauma Fir'aun ala yattaqun qala rabbi inni akhafu an yukadzibun wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun wa lahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un fa'tiya fir'auna faqula inna rasul rabbil alamin. Ini dalam surah Asy-Syu'ara. Dan ingatlah akan peristiwa ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, hendaklah kamu mendatangi kaum yang zalim itu, yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa mengawal diri daripada kemurkaan Allah, kemurkaanku? Berkata Musa, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahawa mereka akan mendustakan diriku, dan kerana sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku, maka utuhkanlah Jibril kepada Harun supaya ia membantuku. Dan aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Musa kata, wahai Tuhan, aku ni lidah tak pasal, cakap tak pasal. Lepas tu aku ada kes pula bunuh orang. Takut jumpa dengan dia bunuh. Baik Tuhan. Latih Harun lah jadi Rasul. Tak ambuh nak suruh Harun jadi Rasul. Dia jawapan nombor 2. Latih Harun. Aku ada buat salah ni. Dosa. Allah berfirman, jangan takut. Mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kalian berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan. Maka datanglah kalian berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami ialah utusan Tuhan semesta alam. Aku nak latihmu juga, Tuhan kata. Aku tentu dah mau jadi Rasul. Harun jadi pembantu saja. Tak boleh tarik diri. Dia minta tarik diri beri Harun. Dia orang nombor 2. Ini tabadak. Takut Fir'aun bunuh dia. Harun lebih pasal bercakap. Tuhan kata, tak, aku latihmu juga. Mu jangan takut. Dia tak boleh bunuh. Tak sabar. Aku akan halang dengan kekuasaan aku, Tuhan kata. Tak boleh nak bunuh, nak dekat pun tak boleh. Capok tukak jadi ular, lari kapuk. Ni, aku jadikan dengan mukjizat itu. Jangan takut. Jumpa dengan Fir'aun. Jangan bimbang. Hadapi Fir'aun dengan penuh kesabaran. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Tentera Syurahbil bin Hasanah radhiyallahu anhu. Salah seorang panglima yang bakal lantik ialah Syurahbil bin Hasanah radhiyallahu anhu. Pasukan ini diarahkan untuk bergerak 3 hari selepas tentera Yazid bertolak. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengucapkan selamat jalan pada Syurahbil dan anggota tenteranya dengan berpesan, Ya Syurahbil, alam tasma' wasiyati li Yazid ibn Abi Sufyan? Wahai Syurahbil, tidakkah kamu telah mendengar maklumanku kepada Yazid bin Abi Sufyan bahawa aku akan menghantar pasukan tambahan kepadanya? Syurahbil menjawab, bala, ya. Khalifah Abu Bakar Rajal berkata, Fa inni usika bimithliha wa usika bi khisalin aghfaltu dzikrahunna li Yazid. Sesungguhnya aku berpesan kepadamu
sebagaimana pesananku pada Yazid. Aku menambah beberapa pesanan lagi yang aku lupa menyampaikannya pada Yazid. Usika bis salati fi waqtiha wa bis sabri yawm al-ba's hatta tazfar aw tuqtal wa bi iyadati al-marda wa bi hudur al-janaiz wa dzikrillah katsira ala kulli hal. Aku berpesan kepadamu supaya menunaikan salat pada waktunya. Jangan tinggal sembahyang. Ini penting. Pesanan pada tentera, jangan tinggal sembahyang. Ni dok suruh minum arak, suruh menari, suruh berjoget. Macam mana nak dapat pertolongan Allah Ta'ala? Tentera jangan tinggal sembahyang. Kerana dapat pertolongan Allah Ta'ala. Jangan tinggal sembahyang. Hendaklah kamu bersabar ketika kesempatan peperangan sehingga kamu menang atau kamu dibunuh syahid. Kena sabar. Sama ada menang ataupun syahid. Tak ada undur di medan perang. Hendaklah kamu menziarahi orang sakit, menghadiri pengebumian jenazah, dan perbanyakkan zikir mengasihi Allah sebanyak-banyaknya dalam masa keadaan, dalam semua keadaan. Pesan padamu, bila ada orang sakit dalam tentera, pergi ziarah. Masa ke bumi, mu ada sama ke bumi jenazah dia. Kena ada sama. Dan ingat pada Allah, berzikir dalam semua keadaan. Syurahbi menjawab, Allahul musta'an, wa ma sya'allah wa an yakun kan. Semoga Allah memberikan pertolongannya kepadaku untuk melaksanakannya. Sesungguhnya apa yang dikehendaki Allah berlaku pasti akan berlaku, kata Syurahbil. Pasukan pimpinan Syurahbil diarah untuk menuju ke Tabuk. Tabuk ni sempadan dengan Jordan, Saudi dan Jordan. Kemudian di Balqa. Balqa ni masuk Jordan sekarang. Dan akhir di Busra. Syurahbil menguasai Balqa tanpa sebarang tentangan. Tetapi terpaksa mengepung kota Busra dan belum berjaya menawannya Khalid bin Sa'id yang berundur dalam operasi terdahulu ikut serta dalam pasukan ini. Pasukan dulu Khalid bin Sa'id ikut sama. Selepas mereka meninggalkan Tabuk, tiba-tiba mereka terserempak dengan tentera Yazid yang menghadapi musuh. Kedatangan tentera Syurahbil menjadikan musuh terkepung dan akhirnya musuh dapat ditewaskan sepenuhnya. Yazid meneruskan kemarahan ke Balqa. Sedangkan tentera Syurahbil pula mara ke Urdun dan terus ke Busra dengan mengepung kotanya tanpa dapat melawan. Di Busra ada seorang padri besar yang bernama Romas. Padri Romas. Dia sentiasa dikunjungi penganut Kristian, khususnya daripada kalangan kabilah Arab. Romas meminta untuk berbunding dengan panglima Syurahbil bin Hasanah. Padri minta berunding. Setelah diizinkan oleh pengikutnya, Romas menemui Syurahbil. Tiba-tiba dia bertanya berkenaan Rasulullah SAW dan agama Islam. Tanya para tentera Rom, "Man antum?" Siapakah kamu sekalian? Syurahbil menjawab, min ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. An-Nabiyul Ummiyul Qurashi, Al-Hashimi, Al-Man'ut fi Taurat wal Injil. Kamilah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang ummi, buta huruf, lahir dalam kalangan bangsa Quraisy dan Bani Hashim yang telah disifatkan dalam Taurat dan Injil. Kami pengikut Muhammad SAW yang disebut dalam Taurat dan Injil. Ramuh bertanya, ma fa'alallahu bihi? Di manakah Rasul itu sekarang? Rasul tak ada tak lagi. Syurahbil menjawab, qabadahullahu ilaih. Baginda sudah wafat. Rasul sudah wafat. Ramuh bertanya lagi, paman waliul amri ba'dah? Siapa pula yang menjadi penggantinya? Yang ganti dia siapa dia? Syurahbil menjawab,
Atiq ibnu Abi Quhafah bin Abi Bakar bin Taim bin Murrah. Iaitu Atiq bin Abi Quhafah bin Bakar bin Taim bin Murrah. Abu Bakar ganti dia. Romah bertanya, wa haqqu dini laqad a'lamu bi annakum 'alal haqq wa la budda lakum an tamliku asy-Syam wal Iraq wa ana asbaqu 'alaykum idza antum fi jam'in yasir wa nahnu fi jam'in katsir walakin narji'u ila biladikum fa inna la nata'arradu lakum wa'lam ya akhal arab anna Aba Bakr huwa sahibi wa rafiqi walau kana hadran ma qatalani. Padri itu kata, aku percaya bahawa agama kalian adalah agama yang benar. Ngaku Islam ni betul. Dan percayalah kalian akhirnya akan mendapat kemenangan dengan menguasai Syam dan Iraq. Semua akan menang akhirnya. Boleh takluk Syam dan Iraq. Akan tetapi aku melia nasihat kalian supaya pulang ke negeri kalian kerana jumlah tentera Rom sangatlah besar. Jumlah musuh Rom ni besar sangat. Rom. Tak pada lawan dengan tenteramu. Sedangkan jumlah kalian lebih sedikit. Pulanglah kalian ke negeri kalian. Sesungguhnya kami tidak akan sekali-kali berundur daripada menentang kalian. Ketahuilah wahai saudaraku berbangsa Arab. Sesungguhnya Abu Bakar merupakan temanku. Sekiranya beliau ada bersama kalian pada saat ini, nascaya beliau tidak akan membunuhku. Aku ni padri. Kalau Abu Bakar ada, dia tak bunuh aku. Kata padri ini. Memang Abu Bakar wasiat jangan bunuh padri. Syurahbil menegaskan, "Lau kunta waladahu aw ibna ammihi lama afa anhu ila an yakuna min ahli millatihi wa laysa lahu min al-amri syai'un li'annahu mukallafun faqad amarahu Allah an yujahidakum wa lasna nabrahu ankum illa bi ahda thalath imma an tadkhulu fi dinina aw tu'addu al-jizyah aw as-sayf." Syurahbil jawab, seandainya kamu adalah seorang anak atau sepupu Abu Bakar, aku tidak akan sekali-kali memaafkan dirimu. Melainkan kamu menganut Islam. Dan tiada baginya urusan yang lain kerana dirinya sudah menjadi seorang mukallaf. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan agar memerangi kalian bangsa Rom dan kami tidak akan berganjak dari sini kecuali setelah kalian menerima salah satu daripada 3 perkara, iaitu menganut Islam atau tunduk berada di bawah kerajaan Islam dengan membayar jizyah atau kalian memilih untuk berperang. Kami mari ni dah undur. Balik. Kami kemuka 3 perkara saja. Sama ada kamu masuk Islam dari saudara kami ataupun kamu tunduk bawah kerajaan Islam dan bayar cukai, bayar jizyah, cukai keselamatan. Ataupun tambuh yang kedua, perang. Perang. Ramuh berkata, وَحَقَّ مَا أَعْتَقِدُهُ مِنْ دِينِي لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيَّ أُقَاتِلُكُمْ لِأَنِّي أَعْلَمُ أَنَّكُمْ عَلَى حَقٍّ وَهَؤُلَاءِ طَوَاغِيَةُ الرُّومِ وَقَوْمٌ مُجْتَمِعُونَ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْهِمْ وَأَنْظُرُ مَا عِنْدَهُمْ. Sesungguhnya benar apa yang aku yakini terhadap ajaran agamamu. Sekiranya diperintahkan untuk membunuh kalian, aku mengetahui sesungguhnya kalian berada atas kebenaran. Sedangkan pemimpin dan bangsa Rom berada dalam kesesatan. Dan sesungguhnya aku ingin pulang kepada mereka dan melihat keadaan mereka. Aku nak balik rojok kerajaan Rom dulu, kata padri ini. Nak rojok di Rom, bagaimana? Mereka nak masuk Islam ke? Ataupun nak tunduk atau nak perang. Berkata Syurahbil, "Irja' ilaihim fala budalakum bima dzakartu." Kembalilah kamu kepada kaummu dan kalian mesti sampaikan apa yang aku telah nyatakan. 3 perkara itu. Masuk Islam, ataupun tunduk, bayar cukai, jizyah, ataupun perang. Kemudian Ramah kembali kepada kaumnya dan berkata, "Ya qaumi, innama aradtu an akhtabirakum
wa ara hamiyata dinikum wal ana dunakum wal qaum wa ana awwalukum. Dia kata, wahai kaumku, sesungguhnya aku hanyalah ingin menguji kalian dan ingin melihat keteguhan kalian terhadap agama. Sekarang bukan sahaja kalian, bahkan seluruh kaum dan diriku juga yang bersemangat nak perang. Pada itu ambil betul nak perang. Namun demikian, Roma telah ditahan dan Surahbil terus mengepung kota Busra sehingga ketibaan tentera Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Tentera Ubaidah bin Amir Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم ليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم ليغيرن خلق الله ومن يطع الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. Maksudnya, apa yang mereka sembah selain dari Allah itu tidak lain hanyalah berhala-berhala makhluk-makhluk yang lemah. Dan mereka dengan yang demikian tidak menyembah malaikat syaitan yang durhaka, yang telah dilaknat oleh Allah, dan yang telah mengatakan, demi sesungguhnya aku akan mengambil dari kalangan hamba-hambamu bahagian tertentu untuk menjadi pengikutku. Dan demi sesungguhnya aku akan menyesatkan mereka dari kebenaran. Dan demi sesungguhnya aku akan memberdayakan mereka dengan angan-angan kosong. Dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka mencacakkan binatang-binatang ternak. Lalu mereka membelah telinga binatang-binatang itu. Dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Dan ingatlah, sesiapa yang mengambil syaitan menjadi pemimpin yang taati selain dari Allah, maka sesungguhnya rugilah ia dengan kerugian yang terang. Dan syaitan sentiasa menjanjikan mereka dengan janji-janji indah serta memberdayakan mereka dengan angan-angan kosong. Dan apa yang dijanjikan oleh syaitan itu tidak lain melainkan tipu daya semata-mata. Mereka itu tempat akhirnya ialah neraka jahanam. Dan mereka pula tidak akan dapat melarikan diri daripadanya. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, kami akan masukkan mereka ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sebagai janji Allah yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah. Ayat yang dibaca ini menyatakan kesesatan orang yang kafir.
yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dengan mereka melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Tuhan-Tuhan ni pula sama ada berhala-berhala yang mampu tak bergerak, tak hidup, awsanan, ataupun Tuhan-Tuhan yang betina. Dia sendiri tak nak anak puan. Boleh anak puan, kambuh hidup-hidup. Tuhan pula ada anak puan pula. Ini sesaknya. Pada mereka puja Tuhan. Hak lelaki dia nak, hak puan berkebui ke Tuhan. Malaikat atau anak Tuhan, macam-macam. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Mereka tidak berdoa mereka pada syaitan. Syaitan yang menipu dan menyesatkan mereka dari jalan yang betul, jalan yang benar, yang membawa kepada kebinasaan dunia dan kebinasaan di hari akhirat. Disebut surah Yasin, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an ya'buduni hadha siratun mustaqim. Tidakkah aku berjanji pada muhai anak Adam jangan sembah syaitan. Syaitan ni musuh kamu. Penipu besar, mengambil ikut syaitan. Ni duduk layang ke syaitan. Dengar hasut syaitan. Dengar bisikan syaitan. Lantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Lantik batu jadi Tuhan. Batu ni bukan untuk jadi Tuhan. Untuk jadi batu giling. Buat tumbuk repoh, buat jalan raya. Lantik jadi Tuhan. Dia faham batu tu pula uduh pada dia pula tu. Bukan comel pun. Ni bodoh. Sesat. Ini jadi begitu. Kerana ditipu oleh syaitan, digoda oleh syaitan. La'anahullah. Allah Ta'ala laknat mereka. Wa qala tadanna min ibadika nasiban mafruḍa. Syaitan menggoda mereka. Menipu mereka dengan menyatakan bahawa berhala-berhala ni boleh memberi untung, memberi kebaikan kepada mereka, memberi nasib baik kepada mereka. Pada berhala tu lemah. Tak boleh buat apa-apa. Tak mampu nak buat apa-apa. Tu Nabi Ibrahim katok tu. Katok. Nak tahan diri dia pun tak boleh. Tak boleh nak tahan diri dia. Terpaksa kalau berlaku banjir dia kena alih berhala. Tak boleh nak lari sendiri, nak berenang pun tak boleh. Ni, sampai begitu sekali bodoh sesaknya. Walau udillannahum walau umanniyannahum walau amurannahum. Lalu syaitan akan sesakkan mereka. Akan jadikan mereka berharap harapan-harapan yang kosong. Melihat nasib, duduk percaya kepada patung berhala ni boleh beri nasib baik pada dia. Duduk tunggulah, tunggu. Kadang-kadang betulang. Kena molek. Bukan betul sembuh, betulang saja. Tertipu kehidupan dia. Walamurannahum walmatikunna adzalan am. Kadang-kadang disuruhnya mereka cacakkan binatang-binatang ternakan. Dibelah telinga. Bila binatang tu melahirkan anak berapa-berapa ekor, belah telinga, orang puan tak boleh makan. Orang lelaki boleh makan. Kalau hidup, tak boleh makan. Bakar boleh makan. Dah sembelih boleh makan pula. Ini semua kerja-kerja pelik mereka. Mereka mengubah makhluk Allah Ta'ala. Dan sebab itu, diharamkan lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki. Allah Ta'ala melaknat orang puan pakai pakaian lelaki, lelaki pakai perempuan. Dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tak boleh. Sekali-kali jangan ajar ni dilaknat. Allah Ta'ala ada tentu, orang puan begini, lelaki begini. Begitulah. Jangan pindah kejadian Allah Ta'ala. Kecuali Nabi membenarkan sahabat-sahabat yang cacat dalam peperangan. Contohnya, sahabat Nabi yang kena anak panah. Nabi ambil, bubuh mata semula. Jadi celik mana-mana ada. Itu diizinkan. Ada sahabat Nabi yang putus hidung dia. Nabi benarkan dia, letak kamah dan sebagainya pada hidung dia. Itu disebut dalam hadis. Benda yang diizinkan.
Ha? Tetapi letak tato, letak mata dubur itu tak boleh. Tak boleh sekali-kali. Itulah orang puang pula. Letak cap macam kera di mata dia. Letak macam kera. Macam binatang. Tuan jadi molek-molek, dia cap pula. Tubuh dia jadi binatang. Ini semua mengubah makhluk Allah Ta'ala. وَمَنْ يَخَذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai wali dia tanpa Allah, rugi dia serugi-rugi yang nyata. Rugi dunia dan rugi akhirat. Ya'iduhum wa yumannihim. Syaitan menjanjikan mereka dan menjadikan cita-cita mereka. Kononnya kalau ikut syaitan ni, boleh macam-macam. Kalau dah ikut dia jadi majar, sia, jadi majar, macam-macam. Orang Melayu ada juga. Kadang-kadang dia reka benda yang bukan-bukan. Tak boleh makan ikan kacang. Tak boleh makan burung kuku, tak boleh makan. Tak boleh makan binatang yang halal. Kerana apa? Kalau makan jadi pecah belah. Makan jadi begini-begini. Kerana datuk nenek dia begini-begini macam-macam. Ini semua mengarut mereka. Ini bukan daripada ajaran Islam. Itu adalah ajaran Hindu. Ajaran syirik. Ada pula kononnya adik-beradik dia buaya. Adik-beradik dia buluh, adik-beradik dia ni. Itu tanasukul arwah. Orang mati jadi binatang. Orang mati jadi. Ini bukan ajaran Islam. Ini mengarut. Kalau dulu ada dalam buku sekolah. Cerita dalam buku sekolah pula ni. Dia ajar pada anak-anak sekolah. Orang mati jadi ni. Ini semua mengarut. Bukan ajaran Islam. Ajaran Islam manusia mati, bangkit, manusia semula. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Dan syaitan tidak menjanjikan mereka malaikat godaan semata-mata. Kononnya, kalau buat apa ni, nasib ni. Kononnya burung ni ada nasib dia. Ada nasib dia. Ini semua mengarut mereka. Bukan berajaran Islam. Ulaika ma'wahum jahannam. Wa la yajiduna anha masira. Mereka yang ikut syaitan tu, tempatnya ialah dalam neraka. Dan tak ada tempat yang selamat bagi dia. Kalau ikut syaitan. Akan ikut Allah Ta'ala. Alladzina amanu wa amilus salihat. Adapun dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kami akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tuhan janji orang beriman mengerjakan amal yang soleh masuk surga. Dalam surga ni ada sungai-sungai. Sungai-sungai daripada air yang bersih. Sungai daripada susu. Susunya penuh susu. Tak payah perah dah. Sungai daripada air madu. Tak ada lilin. Tak ada lebah. Tak ada apa. Sungai daripada buah-buahan. Air buah-buahan. Macam jenis buah-buahan. Sungai. Bukan perah lagi. Di samping buah-buahan dalam syurga. Sungai-sungai dalam syurga. Khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya dalam syurga. Wa'adallahi haqqa. Janji yang benar. Kekal dalam syurga selama-lama. Sehat, tak ada letih, tak ada uzur, tak ada tua lagi. Balik jadi muda. Jadi muda dalam syurga. Disebut dalam hadis. Seorang perempuan tua. Mari menghadap Nabi. Nabi kata, la tadkhulul jannata ajuz. Orang puan dua dah masuk syurga, Nabi kata. Lalu orang puan pun nangis. Nangis orang puan ni. Nabi kata, dia dah masuk syurga. Tiup, nangis dia. Nabi kata, mu masuk syurga. Bila masuk syurga, jadi muda lah mu. Oh, dia suka semua. Jadi syurga ni, dalam syurga ni Tuhan jadikan segar sihat. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar, kata-katanya lebih daripada Allah. Kata-kata Allah paling benar sekali. Tak boleh banding dengan kata-kata orang lain. Kata-kata lain boleh jadi benar, jadi salah. Adapun firman Allah Ta'ala mesti benar. Termasuk perkara yang telah berlaku, yang sedang berlaku, perkara yang gaib, perkara yang akan datang berlaku. Janji-janji Allah adalah benar berlaku dan kita kena percaya. Wallahu a'lam.